Kawan-kawan, selamat malam. Video baru lagi ya untuk kawan-kawan. Dan hari ini aku nak buat satu video berkaitan tentang semestinya Audi A5 aku yang berada di belakang ni. Okey, dan video kali ni aku akan menceritakan apakah upgrade pada bahagian bab yang telah aku buat daripada segi apa yang aku dah buat lah. Okey, aku dah buat beberapa video sebelum ni, tapi hari ini aku nak combinekan apa yang aku dah buat secara keseluruhan berkaitan tentang lampu hadapan kereta Audi A5 aku ni lah. Okay, so aku akan tunjukkan kepada korang apa yang aku dah buat satu persatu dan aku akan bagi tahulah, okay, barang apa yang telah aku guna untuk Audi A5 aku ni. Jadi aku akan tunjukkan dekat korang terus, okay. Aku tak perlu kot tunjuk brand apa semua sebab aku rasa korang boleh tengok kepada video-video aku yang sebelum ni. Sebab kalau aku tunjuk semua dekat dalam video ni, nanti tak jadi interesting. Okay, so aku rasa korang kena tengok brand apa yang telah aku beli. Tapi yang penting aku nak bagi tahu dekat korang, aku buat semua full LED pada bahagian depan. Okay, termasuklah headlamp bulb. Okay, fog lamp bulb dan juga LED bar light itulah. Okay, korang boleh tengok sekejap lagi aku akan buka lampu. So aku rasa aku tak perlu membebel banyak kat sini. Aku start enjin kereta, aku buka lampu, korang tengok sendiri dan aku akan explain dekat korang. Okay, macam mana feeling aku selepas aku tukar dan adakah perubahan dia banyak? Jom kita pergi start kereta dulu. Okay, so sekarang ni kereta aku ni aku tak buka lampu lah. Okay, so aku off keseluruhan. Okay, nampak aku off keseluruhan. Kalau nak buka lampu kena pergi pusing dekat auto tu. Yang penting kita start kereta dulu. Okay, sekarang pukul 11.05 28 hari bulan 12. Okay, so aku nak buka lampu. Aku nak tunjukkan kepada korang betapa terangnya. Okay, boleh nampak tak dekat situ macam mana lampu LED ini suluh. Okay, aku tukar bab ni. Asal Audi A5 ni dia menggunakan HID. Okay, HID daripada Philips, 35 watt. Okay, pada bahagian lampu hadapan. Dan aku telah tukarkan kepada bab color putih, 6000 Kelvin color. Dan kalau korang tengok ni dia jadi kuning disebabkan aku letak tinted hitam gelap. Okay, aku letak tinted ni sebenarnya bagi nampak garang. Okay, dan korang tengok aku dah buka lampu. Ini adalah lampu headlamp sahaja beserta dengan lampu daytime running light. Okay, dan bawah ni aku custom sebenarnya. Kejap lagi aku akan tunjukkan korang macam mana aku custom. Dan lampu bawah ni aku tak buka lagi lah. Okay, so keterangan dia macam mana kawan-kawan? Jom kita tengok pada bahagian hadapan. Ini adalah lampu rendah aku dan aku telah set up cun-cun sebaris cantik. Kalau kita suluh ke dinding kita boleh nampak kita boleh nampak dia punya shape of the light. So kalau aku buka pada bahagian belakang ni aku boleh tengok dengan jelas lah. Dekat situ gelap tu disebabkan dia terhalang oleh kain ni. Jadi dia menyebabkan satu halangan di situ. Tapi kalau korang boleh tengok dalam kamera ni betapa cerahnya lampu putih aku. Okay, so ini adalah lampu rendah. Jom aku nak buka lampu fog light. Lagi terang ataupun tak. Okay, sekarang korang tengok color dia. Aku nak buka lampu fog light. So kereta aku ni kalau aku nak buka lampu fog light, okay, kalau aku nak buka lampu fog light dia macam ni. Okay, aku kena tekan ni punya butang. Okay, nampak aku tutup fog light, aku buka fog light, aku tutup fog light, aku buka fog light. Tengok perbezaan dia macam mana. Okay, aku buat sekali lagi. Aku tutup, aku buka. At least dia menambahkan keterangan 50% daripada asal, terutamanya pada bahagian bawah. Okay, sebab fog light kita ni kita fokuskan kepada bawah. So fog light ni adalah low beam. Okay, dia tak ada high beam. Walaupun sebenarnya fog light mentol ni aku menggunakan yang high ataupun low. Sepatutnya digunakan pada lampu atas. Aku gunakan lampu atas punya dekat bawah. Sebab apa? Sebab Audi memang reka khas macam tu, di mana bab model atas menggunakan D3S dan bab model bawah menggunakan H11. H11 ni kadang-kadang guna kat kereta tapi Audi A5 ni dia guna untuk fog light sahaja. So atas ni D3S dalam ni bab pakai D3S, yang fog light ni pakai H11. Okay, ini adalah LED bar light. So apakah keterangannya? Nah, boleh tengok bosku, lagi terang, bawah ni lagi putih. Okay, dan yang paling puas hati sekali bila kita buka
Lagi cerah. Tadi dah cerah, ini lagi cerah. Memang padu bosku. Okey, yang penting pada bahagian hadapan dia tak silau. Perasan tak dalam kamera ni tak nampak macam lampu tu terlalu terang sampaikan kamera ni boleh terhalang. Okey, terhalang macam ni lah. Dia tak sampai macam ni, sampai barang lain tak nampak dah. Bila kita duduk macam ni, acceptable dan tidak sakit mata. Itu yang penting. Kita nak buat pasang lampu ni, kita nak pasang lampu yang terang pada bahagian hadapan tapi tak mengganggu pemandu orang lain. Okey, dan conversion yang aku buat ni adalah daripada HID kepada LED. Okey, memang terbaik. So aku nak tambah lagi satu story kepada korang lah. Okey, aku nak pergi tutup lampu dulu supaya aku boleh storykan benda ni dekat korang. Okey, so lampu aku tutup. So tinggal daytime running light sajalah, DRL sahaja. Aku tutup lampu. Okey. So tuan-tuan dan perempuan, kalau perasan Audi A5 standard di dalam pasaran tidak ada daytime running light pada bahagian bawah ni. Okey, so bahagian bawah ni aku telah tambah lah. Okey, aku telah tambah. Okey, di mana aku telah buat sedikit wiring dan aku buat sendiri. Aku tak pergi hantar kedai, aku buat sendiri. Daytime running light ni bagi aku agak terang, dan daytime running light ini disediakan sekali dengan sequential signal turning light. Okey, bermaksud dia ada lampu signal juga apabila aku bagi signal. So dia punya wiring dia complicated ataupun tak? Jawapannya kurang complicated, tapi memerlukan skill jugalah. Macam mana kita nak pasang, mana yang kita nak tapping. Okey, tapi jangan risau korang, aku tak buat sedikit pun potong wayar. Semuanya aku menggunakan cara yang tak perlu kita nak modify kereta ni punya wiring. Okey, sebab aku ni selalu tengok kalau hantar kedai, dia orang mesti akan modify kita punya wiring. Jadi aku tak suka benda tu. Okey, aku tak suka bila orang modify wiring kereta aku ni. Jadi aku prefer kepada buat sendiri tanpa perlu buat sedikit wiring pelik-pelik pun. Okey, tapi susah sikit lah, di mana kita kena keluarkan, kita kena custom sikit. Okey, kita kena custom sikit wiring. Okey, wiring root. Okey, dia punya perjalanan wiring dia tu, dan dekat mana yang kita nak touch. So ada beberapa komponen yang aku guna lah. Antaranya ialah ohmmeter. Okey, kemudian aku menggunakan semestinya cordless lah untuk nak buka lampu, dan sedikit kerja tangan ni sendiri, tape hitam untuk aku nak buat wiring lah. Okey, so aku nak tunjukkan dekat korang bila aku bagi signal. Aku pergi buka signal lah, senang. Okey, okey, ini adalah keadaan kenderaan aku apabila aku bagi signal lah. Okey, kalau perasan sequential signal turning light ni, okey, dia adalah sequential lah. Maksudnya dia bukannya menyala terus, dia menyala dengan sequential. Okey, sama juga seperti aku punya side mirror ni pun sequential juga. Okey, nampak tak, daripada kanan ke kiri. Okey, sama juga daripada ini kanan ke kiri lah, menunjukkan kita akan turning ke sebelah ni. Macam sekarang ni aku buka double signal, jadi dia jadi macam ni lah. Okey, so dia dilengkapi dengan sequential turning signal light. Okey, so kalau depan ni aku bagi signal agak meriah sikit sebab sekarang dah ada 3 lampu pada sebelah bahagian. Jadi sebenarnya agak bagus, okey, untuk memberitahu kepada orang yang mungkin aku nak memotong ataupun mungkin aku nak masuk ke simpang. Okey, signal ni kita guna untuk nak memotong ataupun masuk ke simpang. Jadi sangat penting signal ini pada warna dia, warna asal seperti inilah, iaitu kuning dan terang supaya orang boleh lihat, orang boleh nampak. Okey, so inilah kenderaan aku selepas aku buat sedikit wiring. Okey, so kalau korang tanya aku macam mana aku buat, aku nak tunjukkan dekat korang lah. Okey, aku nak buka hood aku ni. Okey, ni enjin kereta aku lah. Okey, so wiring dia tu, daripada sini dia ada wiring dia. Wire dia tu aku naik ke bahagian bawah lampu ni dan aku masukkan ke dalam ni lah. Okey, dalam bahagian ni, nampak tak cable tie ni? Cable tie ni sebenarnya memegang wire-wire tu lah. Tapi kalau korang perasan, tak nampak pun macam aku letak wiring pelik-pelik yang boleh nampak dekat sini lah. Okey, so basically wire signal tu pun tak nampak dekat sini. Tapi sebenarnya signal tu aku ambil daripada dalam headlamp ni lah. Okey, sebab headlamp ni dia pakai modul. Dalam dia tu dia ada modul board dan dia hanya connect dengan satu soket. Okey, maksudnya soket ni lah yang hantar signal, soket ni lah semua benda lah dekat dalam ni. Okey, dia bukannya macam wire lampu saja. Wire signal saja tak. Dia satu sahaja soket, dia connect kepada semua. Satu set lampu ni lah.
termasuk dengan LED ni. Jadi kita nak cari mana satu susah sikit. So kita buat menggunakan test pen, dan wiring dia tu kita terpaksa buka lampu ni, kita buka casing lampu ni, dan kita cari sendiri dalam modul tu yang mana satu signal punya turning light, supaya kita boleh connectkan dengan benda ni. Sebab dia ada 5 wire yang kita kena connect, 2 live, 1 ground, 2 signal. Okay. So memang tak nampak lah. Dekat dalam ni ada satu modul aku ikat guna kabel tie. Sebenarnya nanti aku akan buang kabel tie ni. Okay. Ni sebagai sementara sahaja aku nak sangkut. Okay, tapi kalau korang tengok, memang tak nampak macam sedikit modify pun. Okay, nampak original. Wiring yang telah aku buat sendirilah. Okay. So, jom kawan-kawan kita pergi test atas jalan. Terang ataupun tidak. Yang tu yang korang tunggu, aku tahu.